Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya minta maaf, suara saya agak-agak raucous sikit. Right, saya baru je habis tengok cerita Rock 4, Rock Never Die katanya. Alright, so saya nak ucapkan terima kasih sebab masih bersama dengan saya dan melayan suara saya yang sangat-sangat seksi sekarang ni. Alright, apa khabar semua? Hai. Alright, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada you all yang bersama dengan kita. Hari ni kita nak bercakap dengan topik boncet, kebuncitan. Ramai orang yang ada masalah kebuncitan sehingga kan ianya menjatuhkan air muka orang tersebut. So, bila seseorang tu dia ada masalah kebuncitan, antara benda yang akan berlaku kepada mereka adalah mereka akan rasa susah betul nak cari seluar. Betul ke betul? Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar? Kak Asma, seksi tak suara saya sekarang? Saya rasa suara saya sangat seksi. Kejap lagi saya nak menyanyi lagu. Saya nak nyanyi lagu Wings sikit. Siapa nak dengar saya nyanyi lagu Wings? Mungkin saya nak ambil lagu yang Penjara Janji ke apa ke, yang tarik tinggi-tinggi supaya kita akan dapat memecahkan lagi suara saya supaya jadi lagi makin serak-serak aum gitu. Alright, Waalaikumsalam Kak Sarisa. Alright, siapa dekat sini, alright, yang nak tahu macam mana caranya nak menghilangkan kebuncitan? Sama, Nisa pun semua hari ni kan. High five sikit, Zaz. Alright, terima kasih banyak sebabkan bersama dengan kita. Alright, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Saya suka ulang cakap terima kasih ni sebabkan bersama dengan kita dalam live kita sekarang ni. Waalaikumsalam Puan Suzana Ali. Apa khabar? Hai. Right. Right. So, hai, selamat pagi. Selamat memulakan PKPB kita. PKPB kita yang mana kita boleh keluar jauh sikit. Kita akan dapat spend masa lama sikit dekat luar. Kita mungkin boleh ada banyak pilihan makanan dan sebagainya. So, selamat PKPB lah. Perintah kawalan pergerakan berkawal katanya. So, again, siapa dekat sini yang kenal sesiapa yang ada masalah kebuncitan? Kebuncitan ni panas. Kebuncitan ni boleh jadi pada lelaki, boleh juga jadi kepada perempuan. Siapa dekat sini yang ada masalah kebuncitan, yang mungkin dia rasa macam dia perlu untuk buat sesuatu. Okey, hari ni, pagi ni saya akan share 9 cara macam mana caranya untuk kempiskan perut supaya kita punya bentuk badan akan jadi lebih fit, lebih handsome, lebih cun, lebih anak dara dan sebagainya. Alright. Siapa yang nak tahu boleh tak bagi saya love sikit. Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love. Right, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana Facebook group dekat luar sana, saya memang suggestkan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK supaya lebih ramai lagi, supaya you all akan dapat, terima kasih kepada Nurul Sakinah. Saya nak ucapkan terima kasih, sekiranya you all sedang menonton saya dekat mana-mana tempat dekat luar, dekat dalam Facebook group ke ataupun mana-mana tempat di luar, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK supaya you all akan dapat notification setiap kali saya buat live. Best bila setiap kali saya buat live tu saya akan bercakap tentang macam mana cara you all boleh turunkan berat badan dengan mudah sekali. Sebenarnya nak kurus ni tak susah pun, senang je, mudah gila macam mana nak kurus. Tak percaya boleh tanya kepada student-student saya sebab mereka sendiri dah experience, dah berpengalaman dengan saya, dapat bentuk badan yang sangat slim dalam masa yang sangat singkat. Dalam masa 2 bulan saja dah nampak dah bentuk badan yang sangat gila cun. Right, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya ni. Right, terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya ni, pada Puan Nurul Sakinah, Puan Sanisa Saidi dan sesiapa lagi yang dah share Facebook live saya ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. You all telah mendapat sedikit manfaat daripada sharing yang saya berikan. Alright. You all dah dapat sedikit manfaat daripada sharing yang berikan, terutamanya pada bulan puasa ni. Kita mungkin nakkan pahala berganda-ganda, hanya tekan button share sahaja, kita dah pun memberi manfaat kepada orang dekat luar sana. Sebab saya sangat gila percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain dekat luar sana. Okey, saya dah letak tisu kat sini. Kalau saya bersin keluar hingus, jangan salahkan saya. Memang saya tengah sesama dan saya
Sarawak belum lagi PKPB, kata Tuan Mazlan Ramli. Saya minta maaf tak. Alright, terima kasih kepada semua yang dah share. Waalaikumsalam Cik Tak. Okey, siapa yang dah ready untuk saya share cara yang pertama? Cara yang pertama, macam mana nak kempiskan perut. Siapa yang dah ready nak share, siapa yang dah ready nak tahu, boleh tak komen ready. Sebab saya nak share sekarang. Saya nak share sekarang 9 cara. Saya nak share dulu yang pertama. Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready. Alright. Right. Tak siapa yang ready pun ni. Mungkin tak ada siapa pun yang tahu. Mungkin yang sedang menonton saya semua pun perut dah flat-flat ataupun semua pun dah dapat six pack sekarang. Saya nampak ada seorang je dah ready, Puan Nurul Sakinah sahaja. Mungkin Puan Nurul Sakinah sahaja dah ready dan Kak Asmah sahaja dah ready. Mungkin kita boleh buat WhatsApp group berdua dan bertiga dan saya akan share dalam tu sahaja. Right. Siapa lagi yang dah ready ni boleh tak komen sikit dah ready, sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya dah ready. Right. Right, yang pertama sekali adalah kenapa kita makin membuncit. Alright. Okay, terima kasih. Kenapa kita semakin membuncit? Salah satu sebabnya adalah sebabkan kita makin lama makin berusia. Kita makin lama makin berusia, jadi apa yang berlaku kepada kita adalah bila kita makin berusia, apa yang berlaku pada kita adalah proses sistem-sistem dalam badan kita, sistem pencernaan kita, sistem metabolisme kita jadi makin slow. Jadi itu adalah satu benda yang normal. Satu benda yang normal yang berlaku kepada setiap orang bila mereka makin berusia. So jangan terlampau risau sangat. Jangan terlampau risau sangat bila kita makin berusia, sampai kemungkinan besar kita akan membuncit. Jangan takut sebabkan solution yang ada. Macam saya memang akan suggest kepada mereka, kepada student-student saya especially, sekiranya mereka rasa macam progress mereka slow, mereka boleh ambil suplemen macam vitamins B complex antaranya. Memang dia akan membantu kita membakar, memetabolismakan makanan yang kita makan tu kepada tenaga dengan lebih cepat. Kalau katakan lambat proses metabolisme tu, antara salah satu sebab kenapa lambat adalah sebabkan usia juga. So dia akan lambat proses tu. Kalau tak nak ambil B complex, boleh korang kena makan sayur hijau pekat banyak-banyak, makan buah berlainan warna banyak-banyak. Okay, itu adalah challenging kepada ramai orang yang dah berusia sebabkan mereka rasa macam bosanlah makan sayur kan. So that's why kalau katakan tak nak ambil suplemen, bolehlah ambil bolehlah ambil what we call that, makan sayur berwarna hijau pekat daunnya. Okay, itu yang pertama. So far boleh follow ke yang pertama ni? Dan saya nak minta maaf sebab suara saya agak sedikit seksi sikit hari ni. Saya minta maaf sebabkan saya ada sedikit saya sakit tekak for the past few days. So that's why semalam saya tak buat live, sebab semalam saya tak ada suara langsung. Tapi hari ni saya gagahkan juga sebab saya rasa macam saya perlu share benda ni kepada you all. Dan sebabkan saya fikir juga saya sepatutnya share benda ni kepada you all semua, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing saya. Yang pertama, alright, itu yang pertama. Boleh follow ke yang pertama tadi? Sebabkan kita makin berusia, tapi jangan takut kalau kita makin berusia sekalipun ada cara dia. Antara caranya adalah dengan cara memakan memakan sayuran berwarna hijau. Ataupun boleh juga ambil B complex. Boleh ambil probiotics supaya lebih mudah untuk kita mencernakan makanan, lebih mudah untuk kita memetabolismakan makanan. Again, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, like Facebook page IK. Tapi sebelum saya masuk poin saya yang kedua, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Alhamdulillah saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Cuba bayangkan kalau you all dapat turunkan 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari, what kind of perayaan korang akan celebrate 7 hari akan datang. So macam mana cara dia adalah contact agent-agent kami, kontak stokis-stokis kami sebab mereka akan membantu anda. Terima kasih kepada Puan Nurul Sakinah. Makan sayur hijau, ambil vitamin B complex. Exactly. Right, itu yang pertama. Reason kenapa kita ada masalah kebuncitan adalah disebabkan umur kita makin lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah kenapa kita ada masalah kebuncitan, sebabkan cara workout kita salah. Ramai orang, especially lelaki, dia selalu komplain dengan saya, coach, saya main futsal seminggu 8 kali. Seminggu ada 7 hari, tapi diorang main futsal 8 kali, 8 malam main futsal.
tapi tak kempis-kempis juga perut. Kenapa coach? Why? Saya bagi tahu, saya tanya kat dia, masa dia main futsal tu dia jadi apa, dia main macam mana apa semua kan. Dia kata dia jadi goalkeeper, lepas tu pula dia jarang berlari, dia duduk kat tepi bench and duduk tunggu sampai orang panggil dia. Memanglah susah nak kurus. Cara macam mana seseorang itu boleh kempiskan perut adalah dengan cara, bukan dengan cara buat abs crunch lah, bukan dengan cara leg raise lah. Walaupun itu membantu, tapi itu bukan solution yang hakiki. Solution yang hakiki. Alright, so point dia kat sini adalah bila seseorang itu ada masalah kebuncitan, exercise lain yang dia sepatutnya fokuskan dulu. Dia sepatutnya fokus exercise seperti weight training. Saya pernah tunjuk dalam live saya sebelum ni, saya pakai resistance band. Allah, mana resistance band aku? Saya pakai resistance band macam ni. Right? Saya pakai resistance band macam ni untuk saya exercise mengempiskan perut. So siapa yang belum lagi tengok saya macam mana cara exercise menggunakan resistance bands, saya ada share beberapa exercise sahaja. Boleh tengok dekat dalam Facebook page saya dalam hari bila, minggu lepas kot. Alright, kat situ you all boleh tengok apakah jenis exercise yang saya buat, kerana exercise tu really membantu saya dan student-student saya mengempiskan perut mereka. So ramai orang salah tengok cara exercise. Mereka hanya fokus kepada exercise yang ada dekat TV untuk mengempiskan perut. Percayalah cakap saya, benda itu memang akan menjana kepada kegagalan. Dan korang pastinya akan give up gila-gila. Right. So exercise yang paling penting adalah dengan menggunakan, kalau betul caranya, dia kena menggunakan exercise. Boleh google cara-cara macam mana. Antaranya deadlift, squat, okay, overhead press, leg raise. Okay, so ada banyak lagi exercise yang lain boleh membantu mengempiskan perut. Kenapa? Sebab perut kita ni adalah satu anggota badan yang tujuan dia untuk menstabilkan upper body dan lower body. So why not, kalau katakan you exercise untuk test stability upper body dan lower body you dengan menggunakan perut. So that's why saya selalu ajar kepada student saya, bila nak exercise, especially squat, cuba keraskan bahagian perut tu. So bila you keraskan bahagian perut tu, apa yang berlaku, perut kita memang akan function sebagai stabil, untuk menstabilkan kita punya upper body dan lower body. InsyaAllah memang mudah gila untuk kempiskan perut. Tak percaya boleh try. Cuba try test tengok dulu. Alright. Terima kasih kepada Nurul Sakinah yang share learning point dengan kita semua, supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripada mula-mula saya buat live. Saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada mereka yang dah share Facebook live ni, yang dah like Facebook page Syaik, kepada mereka yang masih lagi belum like Facebook page Syaik, kepada mereka yang masih lagi belum share Facebook live saya ni, tolong buat demikian, sebabkan bila you share Facebook live saya ni, orang lain akan lihat juga, akan tonton juga live saya ni, dan mereka juga akan dapat manfaat daripada sharing saya ni. Dan sesungguhnya bila orang dapat manfaat daripada hasil sharing you all, memang insyaAllah saya berani kerat jari, korang pun akan dapat pahala yang berganda-ganda juga, terutamanya pada bulan puasa lah. Right. Itu yang kedua. Right. Siapa sini yang dah ready yang ketiga? Boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Boleh tak bagi saya muka sedih sikit kepada mereka yang dah ready untuk saya sebut macam manakah cara yang ketiga untuk kita kempiskan perut? Siapa yang dah ready, bagi saya muka sedih. InsyaAllah saya akan sambung, saya akan bagi tahu apakah sebenarnya cara untuk kita kempiskan perut kita. Macam tak ada siapa pun yang bagi saya muka sedih. Semua pun tak ready ni. Lagi ni. Itulah tu. Awal sangat pagi ni dengar pula suara yang serak-serak basah macam ni. Mungkin sebenarnya korang tak nak dengar pun saya bercakap. Jika lagi saya menyanyi, jangan terkejut bila saya menyanyi lagu sedap, lagi sedap. Right. Siapa yang dah ready tu, nak tengok sikit. Saya nampak ada orang yang dah ready. Puan Aini Abdul Jalil, Kak Hanis Yahya, Kak Sanisa Saini, Irsyad Suhaimi. Right. Puan Nurul Sakinah, Puan Ros Suzaimi pun dah ready juga. Okay, good. Right. Okay. Right, seterusnya, yang ketiga, macam mana cara kita nak kempiskan perut adalah kita terlalu banyak sangat makan makanan proses
food. Processed food. Apakah processed food sebenarnya? Adakah processed food itu hanyalah sekadar McDonald, KFC? Itu processed food juga. Itu lebih kepada fast food. Tetapi processed food adalah makanan yang diproses daripada bahan mentah kepada satu makanan yang lain. Cuba bagi contoh kepada saya. Apakah contoh processed food yang kita biasa makan pada waktu buka puasa? Boleh tak share sikit? Boleh tak share sikit sebenarnya? Okay, boleh tak share apakah jenis makanan yang biasanya kita makan pada waktu buka puasa adalah makanan-makanan yang processed food. Boleh tak komen? Siapa yang power ni memang hebat lah. Ramai yang dekat sini. Again, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, di dalam Facebook group ataupun di mana-mana Facebook profile, sangat gila rugi untuk you all tak like Facebook page Syah AK. Sebab tak tahulah rugi tu macam mana cara saya nak explain. Macam Puan Ros Suzaimi Muhammad Aswan bercakap berkata gandum putih, beras putih adalah makanan processed food. Okay, mi goreng, yes, processed food juga. Apa lagi? Saya beritahu nugget, yes. Nasi, okay, ada yang nasi juga. Siapa lagi boleh beritahu kat saya ni? Ding. Okay, saya beritahu hint processed food adalah sejenis makanan, mi kan. Sejenis makanan yang asalnya fast food kan. Okay, salah satunya fast food juga. Processed food adalah asalnya daripada makanan yang tak ada masalah pun, macam contohlah macam ayam ataupun mungkin gandum, okey. Tapi apa yang kita buat lepas tu adalah kita memproses, kita gabungkan makanan-makanan tu, kita rendamkan dia dalam minyak panas, kita gorengkan dia, contohnya kita letak macam-macam margarin ke, macam-macam krim ke apa ke. So jadilah processed food. Antara processed food yang saya suka highlightkan dekat sini adalah kuih-kuih. Kari puff, baru saya nak cakap kari puff. Terima kasih pada Tuan Yazid. Maggi pun ya juga. Ayam goreng dan nasi goreng pun yes juga. Bihun goreng, mi goreng pun yes juga. Fast food pun betul juga. Power betul semua ni kat sini kan. KFC, yes. Siapa kat sini? Saya nak sebut sikit nama-nama yang bagi saya jawapan. Beras putih, Puan Ros Suzairi Muhammad Swan bagi tahu beras putih, gandum putih. Boleh lah. Okay. Kak Asma cakap mi goreng betul. Suzana cakap nugget betul. Sumaya Husni Hadi nasi, itu saya tak pasti, rasanya tak kot. Aniju mi, saya rasa betul juga. Right. Fast food, exactly, memang betul sangat. Bihun goreng, mi goreng betul. Ayam goreng, nasi goreng betul. Maggi yes. Curry puff betul. KFC betul. Pizza betul. Aniju roti join. Nurul Sakinah KFC. Ceta KFC. Nurul Sakinah pizza, sorry. Yazid Mahmud curry puff. Kak Sanisa Maggi. Kak Anis Yahya roti join per swadap. Jangan tiba-tiba buka puasa pula sebab saya tanya makanan apa yang processed food. Boleh tak? Nanti tak pas-pasan ni Coach Syah lah ni. Dah lah suara dia acah-acah rockers. Haram betul. Tiba-tiba sebabkan dia cakap pasal makanan aku lapar. Baru pukul 9.20 pagi yang. So that's why makanan berasaskan tepung gandum. Puan Nani Nen bagi tahu. Puan Izan Cookies, Anika kuih muih manis dan pedas. So that's why kalau katakan korang dah rasa lapar disebabkan saya just sebut nama-nama makanan tu, cubalah usahakan diri dapatkan superfood ni daripada stokis dan ejen kami, sebab superfood ni akan membantu you all rasa kenyang tu lebih lama sikit. Tak adalah terliur dah air liur tu sebabkan baru sebut perkataan roti john, baru sebut perkataan aneka kuih muih dan roti canai, dah lah terliur. Kuatkan sikit keimanan tu. Ambil superfood ni, insyaAllah kita akan rasa kenyang tu lama sikit. So tak adalah goyang sangat bila sebut nama makanan ni. Alright, macam mana nak dapatkan superfood? Boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan dengan kawasan masing-masing sebabkan memudahkan dalam urusan postage. Macam Kak Hanis Yahya bagi tahu, superfood tu dia akan bagi kita rasa kenyang tu lebih lama. Betul. Saya sendiri pun amalkan superfood juga for the past few years. Memang dia akan bagi kita rasa kenyang tu lama sikit. Sangat gila rugi orang yang nak kurus tapi tak dapatkan superfood. Makan kari puff punca gout katanya. So, itu adalah yang ketiga. Terima kasih kepada mereka yang bersama-sama dengan saya
Yang keempat pula, siapa yang dah ready yang keempat? So, tolong kontak ejen dan stokis yang berdekatan dengan kawasan masing-masing. Dekat Seremban boleh kontak Puan Hanis Yahya. Dekat Ampang KL boleh kontak Puan Izan Kukis aka Puan Kamaziah. Boleh kontak juga Puan Azita Tarmizi dekat mana tu? Dekat Pantai Timur Pahang. Alright. Apa lagi? Apa lagi Yang keempat. Siapa lagi? Siapa lagi yang dah ready? Ready kan? Okay, dah ready. Okay, apakah sorry. Ada satu lagi. Okay, ready Ramai dah ready kan? Alright, terima kasih kepada semua yang komen. Alright. So, antaranya adalah selain daripada itu. Sorry, sekejap. Saya nak ulang semula cara yang baik untuk kempiskan perut senaman tadi lepas dengar. Boleh tengok dekat saya punya live hari minggu lepas. Saya ada buat satu exercise nama dia compound exercise. Nanti saya akan tunjuk. So, like Facebook page saya, Puan Aini. Nanti saya akan tunjukkan once in a while lah Alright. Apakah lagi makanan, apakah lagi seterusnya? Yang keempat adalah pemilihan lemak yang salah. Dalam setiap makanan kita kena makan lemak. Memang tak boleh tidak kita kena makan lemak. Antara lemak yang kita tidak boleh tak makan adalah contohnya macam minyak. Minyak masak tu mengandungi lemak yang sangat gila banyak. Alright. Yang jadi masalah kita pula, kita tak kenal mana satu lemak baik dan mana satu lemak jahat. Antara lemak yang jahat adalah kita menggunakan minyak masak. Minyak masak yang tak kisahlah sama ada canola oil ke ataupun minyak masak sayuran ke, mungkin juga ada yang gunakan minyak masak kelapa sawit ke. Itu semua adalah pemilihan lemak yang tak bagus. Antara yang lain juga macam butter kan. Yang especially yang ada lemak tepu pada butter tu, boleh tengok dekat belakang tu, boleh tengok dia punya nutrition information, berapa gram dia punya lemak tepu, berapa gram lemak tak tepu dia. So, lemak tepu ni adalah sejenis makanan yang tak baik lah, menyebabkan badan kita susah nak cernakan makanan. So, kita banyak pilih makanan-makanan ataupun kita banyak pilih lemak-lemak yang tak sihat. Right? Apakah lagi contoh yang tak sihat? Adalah macam contohlah macam daging ayam ataupun daging lembu tu ada lemak tu dan kita makan. Itu adalah lemak yang tak sihat. Apa lagi contohnya macam makanan-makanan yang tinggi kandungan lemak dia, seperti butter butter, sour cream, ice cream. Itu semua adalah makanan-makanan yang tinggi kandungan lemak dia. Apa pula contoh makanan-makanan yang kurang kandungan lemak, yang lemak tinggi tapi lemak baik? Contohnya macam avocado, pertama. Kedua adalah telur. Yang ketiga pula macam ikan-ikan yang mengandungi lemak yang tinggi, seperti salmon, seperti mackerel, seperti tuna. Itu mengandungi lemak baik yang tinggi. Kemudian apa lagi? Extra virgin olive oil. Olive oil ni bagus bila kita masak. Saya memang suggest, kalau katakan you all nak masak, gantikan minyak masak tu dengan extra virgin olive oil. Okay, tak ada siapa yang ada dara, tak ada siapa yang tak ada dara kat sini. Yang penting sekali pilih minyak masak extra virgin olive oil, sebab dia akan membantu kita memudahkan penurunan berat badan dan akan mengempiskan perut kita. Ramai orang mengambil pemilihan lemak yang salah. Macam Puan Izan Kukis bertanya, minyak kelapa dara boleh ambil ke coach? Jawapannya boleh. Okey. Kalau nak cari minyak masak, cuba cari perkataan MCT ataupun medium chain triglyceride ataupun MCFA, medium chain fatty acid. Itu memudahkan proses kita untuk kita turunkan, untuk kita kempiskan perut juga, sebab minyak masak macam tu mudah untuk dicernakan oleh badan kita berbanding dengan minyak masak yang jenis lain. Right. Siapa sini dapat sesuatu so far? Minyak baik, avocado, lemak ikan. Betul lah. Betul. Thank you. Lemak yang tak baik pula contohnya macam aiskrim, lemak pada ayam,
kulit ayam, lemak daging, lemak kambing bakar kan, ada lemak-lemak kita mencekik juga. Kalau boleh kita buang sebab dia akan jadi susahkan badan kita untuk proses makanan tersebut. Alright. So far dapat sesuatu ke? Kalau dapat sesuatu, boleh tak bagi saya muka marah sikit? Boleh tak bagi saya muka marah kalau you all dapat sesuatu daripada sharing saya setakat ini? Right? Siapa dah ready untuk dengar yang seterusnya, poin yang seterusnya? Right, saya sekarang ni tak apa nak sihat, tapi saya rasa saya nak cakap juga sebab saya rasa macam saya patut sampaikan info ni kepada lebih ramai lagi orang supaya you all semua akan dapat manfaat daripada sharing saya. So that's why you all juga kalau nak dapat juga manfaat hasil daripada sharing saya ni, bolehlah tekan button share supaya lebih ramai lagi orang keliling kita dapat manfaat daripada sharing kita. Saya nak tengok sikit siapa yang bagi saya muka marah yang dah ready tu. Antaranya Kak Sanisa Saini, Puan Izan Cookies, Kak Asmah, Puan Hani Syahaya dan Puan Suzana Ali dan Puan Nurul Ain. Terima kasih banyak-banyak. Right. Ready. Right. Yang seterusnya pula adalah okay, kita cakap tentang workout juga. Okay, salah satu cara macam mana kita boleh kempiskan perut adalah kita kena challenge diri kita untuk buat workout yang betul. Okay, antara workout yang saya selalu sarankan kepada student saya, selain daripada mengangkat berat ataupun menggunakan resistance band ni untuk memudahkan penurunan, untuk memudahkan menggantikan dumbbell ke barbell, especially time-time PKP ni kan. Alright, so kita juga boleh exercise seperti macam buat HIIT, High Intensity Interval Training. Dia memang penat gila. Saya cuba hari tu, hari bila hari Jumaat lepas. Saya punya exercise tu punyalah memenatkan sampai phone saya mati dulu. Macam tu sekali. Bateri phone saya mati dulu sebabkan saya penat sangat. Dia terasa tuan dia punya penat tu sampai dia mati dulu. So bermaksud HIIT tu, boleh search HIIT, HIIT. HIIT adalah satu jenis exercise yang boleh bantu kita membakar lemak lebih banyak lagi. Okay, especially pada bulan puasa, tapi dia memang betul-betul challenging. Memang betul-betul challenging. Right? So even orang yang dah biasa buat HIIT pun akan terasa challenging dia tu. Akan terasa kepenatan dia tu. So that's why bagusnya kalau kita what we call that, usaha untuk push limit diri kita dan boleh exercise intense macam tu lah. So kita kena cari exercise yang betul-betul menguji kita punya ketahanan badan kita. Kena cari exercise yang betul-betul menguji, yang betul-betul challenging kita lah. Alright, itu adalah yang kelima. So far boleh faham ke yang kelima ni? Workout yang challenging. Jangan workout yang biasa-biasa je. Ramai orang cakap, oh saya dah buat kerja dapur dah, saya dah buat kerja rumah dah. Angkat kain, cidai kain, masak, angkat kuali, angkat togas kan. Dah challenging dah tu. Tapi sebenarnya adakah itu cukup challenging bagi diri kita? Okay. Tuan Yazid komen, dulu saya ambil Herbalife, kempis perut dan lose weight sampai 33 kilo. Bila stop guna jadi balik, bagaimanakah kesihatan ini? Bila stop dia akan jadi... Kalau nak tak saya explain tentang bila menggunakan produk kurus, dapat turunkan berat, bila stop berat naik balik. Siapa yang nak tahu cerita pasal benda tu? Siapa nak saya explain sekejap sebelum saya masuk poin yang seterusnya, poin yang ke-6 dan poin-poin saya yang seterusnya. Siapa yang nak saya jawab soalan Tuan Muhammad Yazid Mahmud ni, boleh tak like, komen daripada Tuan Yazid Mahmud ni? Saya nak like dulu Saya nak like dulu. Allah. Siapa yang nak tahu, boleh tak like, komen daripada Tuan Yazid. Puan Syaz Bahrain. Terima kasih. Nak. Okey. Okey Nak. Lurus. Ramai yang nak ni. Okey. Terima kasih kepada Tuan siapa tadi? Tuan Muhammad Yazid Mahmud. Alright. Saya nak ambil satu produk kurus. Saya tak nak tunjuk nama apa. Sebab saya pernah diberi satu produk. Saya tak nak tunjuk produk apa. Saya tunjuk sikit. Ting produk ni. Okey. Sebab saya tak baik lah kan. Ini adalah kawan kepada kawan saya punya produk. Dia minta saya buat review dan minta saya promote. Jadi saya tak promote lagi sebab dia menyalahi saya punya etika dalam membantu orang untuk kurus.
Sebab bagi saya produk ni membantu kurus, tapi korang terpaksa guna sampai bila-bila. Sebab kalau tak nanti jadi macam Tuan Yazid nanti. Macam dia Tuan Yazid yang bila stop je berat naik semula. Kita tak nak macam tu sebenarnya. Kita nak orang dapat turunkan berat secara konsisten. Alright, antaranya adalah, okay, dengar baik apakah benda yang dia ada. Contohnya adalah green tea, peppermint, African bush mango, apple stem cell, acai berries, camu-camu, karika, pineapple, lemon, mango, passion fruit. Alright. Perasan tak saya sebut banyak nama-nama buah tadi? Hidung saya pun dah merah dah, teruk betul. Perasan tak Perasan tak saya sebut banyak ingredient nama buah? Soalan yang pertama, kalau buah tu dibotolkan dan jadi sebuah satu jus dan kita minum, tak ada ke sebarang bahan pengawet yang menjadikan dia tahan lama? Dan saya tengok dia punya tempoh tarikh dia expired adalah pada 2021. Kalau katakan saya beli hari ni jus, katakanlah jus cranberries, okay, saya simpan dalam peti ais selama setahun, apa akan jadi pada jus cranberries tu? Kalau dia tak busuk, saya tak tahu apa jadi. Right, itu yang pertama. Yang kedua pula, kebanyakan produk-produk kurus dia mengandungi bahan-bahan, nama dia bahan diuretik. Bahan-bahan yang bila kita minum, kita akan buang air banyak gila. Kita akan sama ada berpeluh banyak gila, ataupun kita akan membuang air kecil banyak gila dan menjadikan badan kita dehydrated. Banyak produk kurus dia punya konsep lah untuk membuang air di dalam badan. So that's why kadang-kadang bila kita guna produk kurus, kita akan membuang banyak gila sampai tahap hasil buangan tu berbentuk cecair macam cirit berit macam tu. Banyak produk yang macam tu. Antaranya adalah salah satu produk yang arwah mak saya gunakan sehingga kan dia jatuh sakit sebabkan dia terlalu dehydrated. Kemudian apa berlaku dekat dia jatuh banyak kali, dia masuk hospital dan sebagainya. So mungkin ada yang berhasil macam tuan siapa tadi? Macam Tuan Yazid tadi. Dia berhasil turun sampai 33 kilo kot. Power gila. Tapi hasil dia once dia stop, berat dia akan naik balik. Kenapa? Sebabkan kita dah tak makan dah ataupun dah tak minum dah makanan yang berbentuk diuretik tu. Makanan yang berbentuk diuretik tu dia akan menurunkan berat badan. Tapi mostly berat badan kita lah daripada air. Percaya atau tak percaya, boleh tengok muka kita masa kurus dulu. Adakah muka kita muka sehat? Adakah muka kita macam muka layu, muka macam tak cukup ceria lah maksud saya. Kan? Ada juga saya pernah tengok ada salah seorang daripada ustaz dekat tempat ataupun sekolah arwah bapa saya duduk situ masa dia ambil tahfiz dulu kat situ. Dia gunakan produk untuk kurus. Saya tak nak beritahu produk apa. Dia dapat turunkan berat. Dulu masa saya jumpa dia, bapak ya Rabbi, gemuk gila. Lepas tu saya tengok gambar dia, bapak gila kurus. Right? Bapak dia sangat kurus. Tapi muka dia ya Allah sedih. Macam kau ni sakit, faham tak? Macam sakit muka dia. Sebab kekurangan air di dalam badan. Badan kita perlukan 2/3. Badan kita perlukan dalam air. Saya ulang balik. Air diperlukan dalam badan kita sebanyak 2/3 daripada kandungan badan kita. Kalau kita kurangkan panggulan air tu, apa yang kita nampak adalah kita nampak turun berat badan. Tapi pertama sekali mungkin kita tak dapat benda yang kita nak sebenarnya. So that's why cara saya mengajar student-student saya macam mana mereka dapat turunkan berat badan. Saya membakar lemak sahaja dan meningkatkan muscle mereka melalui exercise, pemakanan yang betul dan sebagainya. Ramai orang terlalu fokus kepada penurunan berat badan, tapi dia tak nak fokus kepada bentuk badan yang dia nak. Dia tak fokus kepada tahap kesihatan yang kita nak. So bila dia tak fokus kepada benda yang sepatutnya, apa yang berlaku kepada kita adalah jeng, kita jadi makin tak sihat, nampak makin sakit. Bila stop je produk tu, kita makin gemuk padan muka kita. So that's why stop menggunakan produk-produk kurus. Why not kita fokus kepada makanan whole food, makanan-makanan yang ada dekat dapur kita sekarang. Kita olah dia, kita makan, minggu depan kurus. Why not saya ajar macam tu? So that's why kalau kata you all berminat nak tahu macam mana cara saya ajar student-student saya sampai dapat turunkan berat badan berkilo-kilo dan dapat mengecikkan badan mereka, boleh kontak ejen-ejen kami dan ejen-ejen kami akan menunjukkan gambar-gambar, bukti-bukti, hasil-hasil tangan yang saya telah bantu mereka yang seramai 200 orang tu untuk dapat bentuk badan yang mereka nak.
Puan Suzana Eli pun pernah try. Pernah juga produk kurus. Bila stok berat naik balik. Kak Asma pun adalah salah seorang kurus tanpa ubat kurus yang memang betul-betul dapat kecilkan badan dia. Cik Ta pun, Kak Sanisa Sani pun pernah guna produk kurus pun naik badan jadi makin tak sihat. Macam arwah mak saya guna punya produk kurus, seminggu dehydrated, cerit-berit, masuk hospital sebabkan jatuh sekali tu, jatuh banyak kali, tulang retak, kena masuk hospital, operate, settle. 17 tahun keluar masuk hospital. So that's why bagi saya, why not kita fokus kepada Puan Izan Cookies cakap, eat real food lah kan. Eat real food itu adalah pemakanan yang terbaik sekali. Kita makan ayam, makan nasi, makan telur, makan sayur. Benda-benda itu saja yang akan bantu kita turunkan berat, bukan produk. Dah lah mahal. Betul ke betul apa saya cakap ni? Korang rasa mana lagi best? Kalau katakan korang beli produk, setiap bulan korang beli, katakanlah korang beli setiap bulan sekitar RM50 ke, RM60 ke, RM100 ke, mungkin RM300 ke, mungkin RM1000 ke kan. Selama setiap bulan korang beli yang sama, berapa puluh ratus ribu dah korang dah berbelanja untuk produk kurus. Why not korang berbelanja sedikit saja untuk ilmu, dan saya akan ajar macam mana cara you all boleh turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk, hanya dengan menggunakan makanan-makanan yang ada dekat dapur sahaja pun boleh kurus. Jang, saya rasa itu yang terbaik Jang. Daripada saya ajar, daripada saya jual korang ikan, baik saya ajar korang memancing. Kan? So point dia gitulah. So ulang balik, daripada saya ajar korang, daripada saya jual produk, okay? daripada saya jual ikan kepada you all, why not saya ajar korang memancing? Daripada saya jual ayam kepada you all, why not saya ajar korang menternak ayam dan macam mana cara nak menyembelih ayam. Tapi Herbalife produk makanan kesihatan juga, sebulan 1000 lebih. Okey, saya nak tanya lagi saya tak nak cakap Herbalife ke tak Herbalife. Saya suka perkataan harga 1000 lebih sebulan tu. Right. Kalau katakan kita beli barang dapur sebulan untuk satu family, macam saya satu family beli barang dapur sebulan lah dalam 800 ke 1000 ringgit lah kot, macam tu beli barang dapur saja sebulan. Termasuklah beli barang dapur saja, makanan saja, macam Cik Ta cakap, haiwan lah kan, haiwan lah, beras lah, roti lah, apa benda semua. Saya rasa sebulan tak sampai pun dalam RM500, dan saya share the whole family. Dan saya masih boleh dapat kawal berat badan saya. Saya rasa student-student saya pun dia guna konsep yang sama. Dia beli barang-barang dapur yang mungkinlah paling mahal pun katakanlah RM1000 sebulan, dan boleh makan the whole family, right? The whole family, daripada you all beli produk kurus yang harga RM1000, tapi lepas stop berat badan naik. Korang rasa mana satu cara yang terbaik kan? Bagi saya why not kita invest kepada ilmu, sebab dengan ilmu itulah kita akan tahu cara macam mana nak gunakan barang-barang yang kita beli dekat kedai, dekat Giant ke, dekat Tesco ke, dekat mana tempat ke, supaya kita bukan setakat dapat turunkan berat badan, malah kita dapat juga menjimatkan duit kita dengan sangat gila banyak. Baik korang spend duit yang lebihan tu beli baju baru lah. Sebab saya yakin dalam masa sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, korang terpaksa beli baju baru sebab baju korang dah longgar dah. Alright, saya masuk kepada yang seterusnya, yang keenam. Yang keenam, kenapa kita ada masalah perut buncit adalah disebabkan kita stres. Okay, kenapa stres? Stres tu menyebabkan kita mengeluarkan hormon itulah kortisol. Bila kita stres, mungkin kita stres tu atas sebab-sebab kerja ke, kita stres dengan family ke, apa ke. Saya kalau dengan student saya akan ajar beberapa benda lah, macam mana cara nak kurangkan, macam mana cara nak turunkan stres, macam mana cara nak kurangkan stres. But anyway, cuba cari jalan macam mana you all boleh kurangkan stres. Sebab lain orang, lain cara dia, lain orang, lain situasi dia. Sebab bila kita stres, dia bukan setakat menampakkan dekat muka kita, tapi dia akan menampakkan dekat perut kita juga. Jadi mereka yang selalu stres akan lebih mudah buncit berbanding dengan orang lain yang tak stres. Dia akan lebih mudah kempiskan perut dia. Stres tu betul memberikan peranan. So that's why saya keluarkan satu formula 613, yang mana, right, yang mana dengan bila kita follow formula 613 tu, insya-Allah senang gila lah. Formula 613 tu memang saya rasa satu masterpiece lah kot. Seterusnya,
Nombor 7. Siapa dah ready nombor 7 ni? Siapa dah ready nombor 7 boleh tak komen dah ready. Ready nombor 7 katakan. Siapa yang dah ready untuk nombor 7? Senaman, okey, Puan Dia Adhani. Senaman untuk fokus kepada perut sahaja ada tak? Ada, banyak je fokus kepada perut sahaja. Tetapi kalau fokus kepada perut sahaja, tak semestinya akan membantu kita turunkan berat badan. Cuba saya nak tanya satu soalan. Pernah tak korang tengok orang yang bertubuh besar tapi perut dia kempis? Saya ulang balik. Siapa dekat sini pernah tengok daripada atas ni daripada dada ke atas nampak kurus, daripada kaki, daripada mungkin peha ke bawah nampak kurus, tapi yang tengah-tengah tu daripada dada sampai ke perut tu nampak gemuk. Nampak? Apa aku cakap ni? Boleh tak saya ulang balik? Boleh tak saya ulang balik? Tidak ulang balik. Pernah korang tengok orang yang daripada dada ke atas nampak kurus, nampak gemuk, dan daripada peha ke bawah nampak gemuk, tapi dekat bahagian perut je nampak kempis? Pernah ke nampak orang macam tu? Kempis tu maksudnya kempis yang macam kempis lah. Nampak macam orang kurus punya pinggang. Orang kurus punya pinggang, tapi atas, dada ke atas dan peha ke bawah nampak gemuk. Pernah tak nampak orang macam tu? Jawapan dia tak pernah. Saya tak tahu kalau you pernah nampak. Kalau pernah nampak tu mungkin dia perempuan yang mempunyai aset yang agak besar. Minta maaf cakap, memang itulah hakikat dia. Tapi kan, kalau lelaki memang kita tak akan nampak perut dia nampak kurus, tapi atas besar, kaki ke bawah pun nampak besar. Tak. Terbalik ada. Daripada atas ni, daripada dada ke atas nampak kurus, daripada peha ke bawah nampak kurus, tapi kat tengah-tengah tu gemuk, berbuncit ada. Right. Sebab apa? That's why tak ada satu exercise yang boleh kempiskan perut sahaja. Tak ada. Dia kena exercise the whole body, sebabkan macam mana kita nak kempiskan perut adalah dengan menggunakan, menjadikan perut kita betul-betul berfungsi untuk menjalankan tanggungjawab seharian dia. Apakah tanggungjawab perut kita selain daripada mencernakan makanan? Adalah untuk menstabilkan upper body kita dan lower body kita. Kalau kita dapat stabilkan badan kita atas bawah tu dengan exercise yang tertentu, insya-Allah perut kita akan lebih mudah kempis berbanding dengan exercise yang kita mungkin tengok dekat Facebook, dekat YouTube dan sebagainya. Right? Okay? Yang ketujuh ramai dah ready yang ketujuh ni. Terima kasih kepada mereka yang dah komen. Puan Nurul Sakinah, Puan Miskina Imran, Cik Ta, Puan Nurul Ain, dan Puan Suzana Eli. Alhamdulillah. Puan Izan Cookies dan Kak Asmah. Alright. Hai, Assalamualaikum Puan Goyah, apa khabar? Yang ketujuh adalah tak cukup tidur. Tak cukup tidur pun akan menjadikan perut kita buncit juga. Sepatutnya orang dewasa perlukan tidur dalam 7 ke 8 jam sehari sepatutnya. Tapi kadang-kadang ada kes-kes yang tertentu, kita mungkin tidur sekejap, mungkin tidur dalam 2-3 jam sehari. Bila benda tu berlaku secara berpanjangan, ia pun akan menjadikan kita lebih mudah buncit juga. Sebabkan reason yang sama macam stres, bila kita tak cukup tidur, kita akan lebih mudah stres juga. Jadi itulah hakikat dia. Macam mana caranya untuk kita kempiskan perut adalah dengan cara cukupkan tidur kita 7 ke 8 jam sehari. Kalau tak boleh pun 6 ke 7 jam sehari. Kalau tak boleh pun cuba gantikan waktu tidur kita tu pada waktu siang. Right, PKP ni sedang nak tidur siang kan? So cuba cover tidur siang lah. Right. Patutlah apa tu? Okay, yang ke-8 pula. Siapa yang dah ready yang ke-8? Saya nak share lagi 2 lagi cara nak kempiskan perut juga. Alright. Cara nak kempiskan perut juga ada lagi 2 lagi cara. Adalah yang kedua, yang ke-8 adalah sebabkan dia sakit yang tertentu. Antara penyakit yang tertentu adalah hypothyroidism, iaitu pengeluaran thyroid yang tidak aktif. Itu adalah bukan biasalah. Ada juga student-student saya yang ada masalah hypothyroid yang menyebabkan badan dia susah gila nak turunkan berat. Jadi it's normal sebenarnya. Apakah suggestion saya? Saya akan suggest dia untuk ambil ubat dekat doktor, sebab dia ubat ni adalah ubat yang terkawal. Minta kat doktor dia punya berapa dos yang kita kena ambil.
Nama ubat tu adalah thyroxine nama dia. Thyroxine adalah sejenis ubat yang membantu kita menstabilkan kita punya hormon thyroid. So bila kita dapat menstabilkan hormon thyroid, insya-Allah kita akan lebih mudah turunkan berat. Yang keenam tadi tu adalah stres. Jangan stres. Elakkan daripada stres, sebab bila stres kita akan cepat juga buncitkan perut. Okey, yang ke-8 sekali cerita pasal hypothyroidism. Kalau kita ada penyakit hypothyroidism, memang susah nak turunkan berat, sehingga kan kita ambil ubat daripada doktor yang menurunkan kita, yang menstabilkan paras hormon thyroid kita. Right, tu yang adalah hypothyroidism. Ada juga penyakit-penyakit lain, right? Penyakit lain macam kencing manis, darah tinggi. Tapi dia punya cara pula mengambil ubat-ubat tertentu, sehingga kan dia menjadikan badan dia macam susah nak turunkan berat. Pengambilan ubat-ubat tertentu juga ada juga pengambilan ubat macam ubat darah tinggi ke, ubat kencing manis ke, insulin shot ke. In fact, kalau katakan ambil ubat-ubat macam ubat perancang kehamilan ke kan, pun dia akan menjadikan kita susah juga nak turunkan berat. Tapi saya nak highlightkan tentang kebuncitan. Hypothyroidism memang akan menjadikan seseorang itu lebih buncit. So cara macam mana? Carilah ubat-ubat yang, saya ubat doktor lah, nama ubat tu adalah thyroxine. Dia akan bantu kita menstabilkan dia punya hormon thyroid dan memudahkan dia menurunkan berat. Right. Saya nak share sikit pasal hypothyroid lagi, boleh tak? Saya ni seorang student. Astaghfirullahaladzim. Hey, saya tak tisu kat sini. Saya tak ada tisu kotak, sebab tak pergi beli, ambil lagi tisu apa yang ada. Sorry Saya nak habiskan. Saya memang berhutang. Saya memang berhutang korang semalam. Sebab semalam saya tak buat live. Hari ni saya kena buat live. Right. Saya ada seorang student. Dia ada penyakit hypothyroid. So dia masa dengan saya suruh dia ambil ubat. Alhamdulillah. Dan dia dapat turunkan berat 2 kilo macam tu. Tapi bila sampai setahap ubat dia dah habis, berat dia tak turun-turun. Dia tanya saya, coach macam mana ni? Sebagai tahu dia ambil ubat. Tapi dia tak pergi ambil lagi masa tu sebabkan PKP kot. So dia tak pergi ambil. So berat dia tak turun-turun. Berat badan dia naik balik. So that's why pentingnya untuk kita ketahui apakah sebenarnya masalah penyakit yang kita ada, sehingga kan mungkin kita susah nak turunkan berat badan, sehingga kan perut kita senang buncit. Itu adalah yang ke-8, sakit-sakit yang tertentu. Siapa kat sini yang nak tahu cara yang terakhir? Tapi sebelum tu saya nak jawab soalan daripada Tuan Muhammad Yazid Muhammad. Adakah minum minuman berais dan manis punca perut buncit? Jawapan dia ada 2. Untuk minuman berais tidak membuncitkan. Untuk minuman manis mungkin ya, mungkin tidak. Dia ada banyak faktor. Kalau you all tak ada masalah kencing manis, boleh je minum air manis sebenarnya. Asalkan minum dalam kadar yang sepatutnya, tak minum banyak, tak minum sikit. Asalkan you all tahu juga berapakah keperluan kalori korang dan macam mana korang nak tahu makanan apa yang korang makan, sehingga kan korang boleh makan mengikut keperluan kalori masing-masing. Right. So macam ni soalan macam Tuan Yazid ni macam, coach boleh tak saya nak beli barang dapur? Coach boleh tak saya nak beli peti ais? Coach boleh tak saya nak beli washing machine? Boleh je. Korang nak beli apa benda yang ada kat Tesco pun boleh, asalkan poket cukup. Kalau poket cukup duit, kita boleh beli macam-macam. Sama juga macam kalori kita cukup, kita boleh makan macam-macam. Kalau kalori kita dah tak cukup dah, walaupun kita makan makanan sihat pun dia akan gemukkan juga. Macam mana kita nak tahu kita sakit hyperthyroid itu? Okey, ada beberapa simptom. Simptom yang pertama, kita rasa macam lemau, rasa macam penat je, rasa macam tak bertenaga. Okey. Yang kedua pula, kita akan rasa macam mudah lupa. Yang ketiga pula, berat badan kita naik secara mendadak-dadak. Yang ketiga pula, apa yang kita makan macam lambat nak dicernakan, lambat nak dibakar. Macam kalau katakan kita lapar, kita rasa macam kita tak bertenaga, kita makanlah banyak mana sekalipun, kita masih lagi tak bertenaga. Sebab thyroid ni adalah sejenis hormon. Oh, hyperthyroid. Sorry. Okey, ada 2 ni, hyperthyroid ataupun hypothyroid. Okey, tadi saya bagi tahu pasal hypothyroid. Kalau hyperthyroid pula, dia beza dengan hypothyroid, dia totally opposite. Hypothyroid dia kekurangan hormon thyroid.
Hyperthyroid pula adalah terlebihnya hormon thyroid. Okey, saya nak bagi tahu pasal, tadi saya dah bagi tahu pasal hypothyroid. Yang hyperthyroid ni pula, pertama dia akan rasa marah-marah, rasa macam nak marah gila sangat-sangat. Kedua, berat badan dia senang gila turun. Yang ketiga, badan dia macam cepat gila berpeluh. Yang keempat juga, mungkin dia rasa macam tak reti duduk diam. Macam kanak-kanak terlebih gula lah. Macam tu. So, itu hyperthyroid. Adakah saya menjawab soalan Puan Nurul Ain? Sebab ada dua tau. Satu, saya cakap pasal hypothyroid. Yang Puan Nurul Ain tanya pasal hyperthyroid. Dua benda yang berbeza. Hypo tu kurang, hyper tu lebih. Kalau kurang thyroid, naik berat badan dengan cepat. Kalau hyperthyroid, cepat kurus. Macam itulah. Siapa boleh follow so far? Saya nak bagi tahu yang terakhir ni. Sebelum saya merehatkan anak tekak saya, yang mungkin sekarang ni memerlukan air, tapi saya sedang mengawal nafsu serakah saya daripada minum air. Siapa dah ready yang ke-9? Yang ke-9 ni kan, percayalah cakap saya. Kalau korang tahu ke-8 benda ni sekalipun, kalau tak buat yang nombor 9 ni, tak payahlah. Lupakan aje lah niat tu nak kempis. Right. Again, kepada mereka yang mungkin berminat nak tahu macam mana kami dalam Batak Fitness ni boleh membantu you all untuk turunkan berat badan, boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan dengan kawasan masing-masing. Kalau tak tahu ejen mana yang berdekatan dengan kawasan masing-masing, bolehlah message nombor telefon. Saya dah letak di ruangan komen tu yang saya dah pinkan tu, supaya saya boleh halakan kepada ejen yang berhampiran dengan masing-masing. Alright, yang ke-9 pula adalah, kalau you all tahu semua, kalau katakan korang dah tahulah dah tahu semua cara nak kempiskan perut. Korang pula dah cuba dah mulakan satu persatu, cara pemakanan yang sihat, exercise yang betul, emosi yang betul. Dan korang dah mulakan dalam langkah pertama. Tapi yang ke-9 ni tak ada, tak payahlah. Apakah nama dia? Nombor 9 ni adalah nama dia hangat-hangat tai ayam. Kalau dalam bahasa orang putihnya adalah hot chicken shit. Hot chicken shit nama dia kan. Hangat-hangat tai ayam. Kenapa orang macam ni susah juga nak kempiskan perut dia? Sebab dia akan buat sekerat jalan. Mungkin hari pertama dia buat, okey, boleh lagi ni. Hari kedua dia buat, okey, on lagi ni. Hari yang ketiga dia buat, Allah, tak boleh dah makan ke McD ni? Allah, tak boleh, kena exercise cara macam ni ke? Oh ya Allah, kena tidur ke? Saya nak main game malam-malam ni. Memang lupakan je lah. Tak payahlah bercita-cita nak kempiskan perut. Memang insya-Allah lah perut tu akan semakin maju ke depan. Maju berjaya ke depan. Alright. Saya harap saya dapat memberi sesuatu. Saya harap saya dah memberi sesuatu sedikit input tentang macam mana cara nak turunkan, cara nak kempiskan perut. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang share Facebook Live ni, yang mana membantu orang lain juga untuk dapat dengar dan tonton live saya ni secara live dan mungkin dapat bertanya soalan juga. Saya doakan mereka yang share live saya ni pun akan dapat manfaat daripada hasil tekan button share sahaja. Betul, nombor 9 tu disiplin tu ialah kena, konsisten tu kena, disiplin tu ya kena juga. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada mereka yang komen, kepada mereka yang like, kepada mereka yang sedang menonton saya daripada mula sampai ke habis, dan juga yang menonton saya daripada mula-mula tapi sekat jalan, ataupun mungkin dah follow saya di penghujung-penghujung. Korang boleh tengok je lagi live ni. Alright, kepada mereka yang mungkin berminat nak tahu macam mana cara you all nak turunkan berat badan, nak kempiskan perut dan dapatkan bentuk badan yang menarik, boleh contact ejen-ejen kami. Dan kepada mereka yang nak cuba mendapatkan puasa yang lebih bermakna, kalau you all nak dapatkan puasa yang lebih berkualiti, bolehlah contact ejen-ejen kami juga untuk mencuba superfood ni. Alright, superfood ni adalah sejenis makanan tambahan ataupun suplemen yang kita boleh gunakan. Kita campurkan dengan air dan minum gitu sahaja, dan ia akan membantu kita rasa kenyang tu lama sikit. So kepada mereka yang mungkin nak exercise, ada masa waktu petang je, tak ada waktu lain dah, pagi mungkin sibuk dengan live saya, petang je free, bolehlah cuba superfood ni satu sudu besar sahaja. Dia akan bantu kita rasa kenyang tu lama sangat. Sampai ke waktu buka puasa pun belum tentu lagi kita rasa lapar. So boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan dan berhampiran dengan you all. Kenapa minta contact ejen berhampiran? Sebab sekiranya you all berminat nak mencuba superfood ni,
And macam bila dah berminat nak katakan nak cuba dapatkan daripada ejen kami, bila ejen kami nak post tu, kalau jauh sangat takut lambat sampai. Right, sebabkan PKP ni postman slow sikit buat kerja. Tapi that's why contact ejen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing supaya korang akan dapat manfaat tu lebih dekat lagi. Right? So kalau katakan Kak Hani Sahaya daripada kawasan Seremban, so siapa yang duduk kat Seremban, duduk dekat bahagian Negeri Sembilan tu, boleh contact Puan Hani Sahaya. Ada banyak lagi yang ready stock, insyaAllah. Sebab superfood ni dia habis, cepat gila habis, mengalahkan goreng pisang dijual pada bukan bulan puasa. So bulan puasa ni superfood ni memang cepat gila habis. Again, terima kasih banyak kepada mereka yang bersama dengan kita. Saya doakan dan saya ada berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah jam 3 petang. Kita akan cakap topik lain pula. Mungkin saya tak bercakap kot, saya buat bahasa isyarat lah, macam acah-acah TikTok sikit. Sebab suara saya mungkin tak dapat kot macam tu. Saya cuba juga. Right, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.